Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Potret Kejayaan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Potret Kejayaan ini terdapat pada muka surat 183 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.5.1 bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul mengenai potret kejayaan dengan menggunakan 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Kedua, mencatat maklumat mengenai 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat daripada kisah potret kejayaan dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul mengenai potret kejayaan dengan menggunakan 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Kedua, murid berjaya mencatat maklumat mengenai 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat daripada kisah potret kejayaan dalam bentuk peta pokok. Murid-murid, apakah rahsia kejayaan seseorang dalam hidupnya? Ya, ada banyak rahsia bagi seseorang untuk mencapai kejayaan dalam hidupnya. Oleh itu, salah satu kejayaan dalam kehidupan seseorang iaitu seseorang itu tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan sentiasa melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh. Kita lihat gambar yang telah Cikgu Afan kongsikan di sini, 2 orang peniaga yang menjual makanan di tepi jalan itu akhirnya berjaya untuk membuka sebuah restoran yang sangat moden dan juga sangat mewah. Pastinya kesungguhan mereka ini perlu kita contohi, iaitu kita tidak mudah berputus asa untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Pastinya apabila seseorang itu membuka restoran, pastinya dia tidak perlu bersusah payah untuk mendirikan kemah dan perlu menyediakan meja yang diangkut dari rumah ke tapak perniagaan. Pastinya mereka ini belajar daripada kesusahan sehinggalah mereka ini berjaya dalam kehidupannya. Seterusnya gambar yang di bawah itu menunjukkan adanya sekumpulan penyanyi jalanan yang bermula daripada menyanyi di tepi jalan sehinggalah mereka ini mencipta namanya kerana bakat yang dimilikinya itu iaitu mempunyai suara yang merdu ini perlu dipersembahkan kepada orang ramai dan akhirnya mereka ini menjadi artis yang terkenal. Oleh itu, mereka tidak berasa malu apabila menyanyi di hadapan orang ramai. Inilah salah satu kunci rahsia kejayaan bagi seseorang itu untuk mencapai kejayaan hidup. Oleh itu, kita tidak perlu malu untuk mencuba sesuatu dan juga melakukan sesuatu pekerjaan dan perlu melakukannya sehabis baik. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sikap-sikap ini supaya terus berjaya dalam kehidupan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami jenis ayat di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, jenis ayat terbahagi kepada 4
bahagian iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seru dan ayat perintah. Baiklah, mari kita lihat ayat penyata. Ayat penyata ini digunakan oleh seseorang untuk menyatakan ataupun memberitahu sesuatu perkara kepada orang lain. Contohnya, Amar mempunyai adik yang sangat rajin. Kedua, Amar berbakat dalam kemahiran melukis. Ketiga, Irfan perlu berlatih bersungguh-sungguh. Seterusnya, jenis ayat yang kedua iaitu ayat tanya. Ayat tanya ini merujuk kepada seseorang mahu menanyakan ataupun menyoal sesuatu perkara kepada orang lain. Contoh ayatnya, siapakah nama ayah Amar? Di sini adanya penggunaan kata tanya iaitu siapa dan partikel kah. Maka menjadi siapakah. Oleh itu, siapakah ini mestilah diletakkan pada awal ayat tanya. Siapakah kerana ada partikel kah. Seterusnya, ayat yang kedua, Irfan berbakat dalam bidang apa? Jadi di sini adanya penggunaan kata tanya apa dan Cikgu Afan gugurkan kah pada kata tanya apa tersebut. Oleh itu, apa mestilah terletak di mana? Bagus, terletak di belakang ayat tanya. Tak boleh apakah di belakang ayat tanya. Contohnya, Irfan berbakat dalam bidang apakah? Tak boleh begitu ya murid-murid. Kalau murid hendak letak kah, partikel kah tersebut dalam kata tanya, contohnya apakah, mestilah apakah itu letakkan pada awal ayat tanya. Seperti yang contoh ayat yang pertama tadi, siapakah tadi. Seterusnya ayat yang ketiga, kamu sudah makan? Ayat ini ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya dan ia melibatkan nada suara kita seperti bertanya. Kamu sudah makan? Dan pastikan murid-murid meletakkan tanda soal ataupun tanda tanya di belakang ayat tanya. Seterusnya jenis ayat yang ketiga, ayat seru. Ayat seru ini menunjukkan ayat yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya, wah, hebatnya kamu. Jadi di sini ayat ini menunjukkan perasaan yang kagum ataupun teruja. Seterusnya ayat yang kedua, oh, Amar rupanya. Di sini menunjukkan perasaan yang melibatkan perasaan yang agak terkejut sedikitlah. Oh, Amar rupanya. Kan? Macam tidak disangka-sangkakan. Kan? Seterusnya, ayah sudah pulang. Tu contoh ayat serunya. Mungkin ada banyak lagi contoh-contoh ayat seru. Seterusnya, jenis ayat yang keempat pula iaitu ayat perintah. Contohnya, buang sampah itu. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat suruhan. Dan kalaulah murid-murid hendak melembutkan nada ayat ini, murid-murid letakkan partikel lah. Contohnya, buanglah sampah itu. Nampaklah sopan dan tidak menyakiti hati orang lain lah apabila mahu menyuruh seseorang kan. Seterusnya, ayat yang kedua, jemput duduk di situ. Ini ayat silaan kerana menggunakan kata silaan iaitu jemput. Seterusnya, tolong bantu adik kamu. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat permintaan kerana menggunakan kata permintaan iaitu tolong. Dan yang terakhir, jangan kamu bersikap malas. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat larangan. Kerana adanya penggunaan kata larangan iaitu jangan. Oleh itu, dalam ayat perintah ini dapatlah kita fahami terbahagi kepada pecahannya ataupun bahagiannya iaitu 4 bahagian iaitu ayat suruhan, ayat silaan, ayat permintaan dan ayat larangan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami
keempat-empat jenis ayat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita memahami ragam ayat di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, ragam ayat terbahagi kepada dua bahagian iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Contoh ayat aktif, Azhar membuka hadiah itu. Di sini, dalam ayat tersebut adanya penggunaan imbuhan awalan iaitu imbuhan aktif iaitu mem pada kata kerja buka, maka menjadi membuka. Seterusnya, Normah menghantar makanan kepada jirannya. Ayat ini ayat aktif kerana menggunakan imbuhan aktif di situ iaitu meng pada kata kerja hantar, maka menjadi menghantar. Seterusnya, Pak Abu menulis surat di dalam bilik. Ayat ini ayat aktif kerana adanya penggunaan imbuhan awalan iaitu imbuhan aktif me pada kata kerja tulis, maka menjadi menulis. Seterusnya, yang keempat, Zakiah mendaki Gunung Kinabalu pada tahun lepas. Ayat ini ayat aktif kerana menggunakan imbuhan awalan iaitu imbuhan aktif men pada kata kerja daki, maka menjadi mendaki. Seterusnya, kita lihat di sebelah kanan itu ayat pasif. Contohnya, hadiah itu dibuka oleh Azhar. Dalam ayat pasif ini adanya penggunaan imbuhan di. Disitulah imbuhan awalan pada kata kerja dibuka dan ditambahkan dengan oleh. Seterusnya yang kedua, pasu itu tersepak oleh Rafidah. Di sini adanya imbuhan awalan ter pada kata kerja sepak, maka menjadi tersepak dan disertakan juga dengan oleh di situ. Seterusnya yang ketiga, makjah kehujanan pada petang tadi. Jadinya di sini adanya penggunaan imbuhan apitan ke-an tersebut. Maka menjadi kehujanan. Dan yang keempat, contohnya pinggan itu telah saya cuci. Tak boleh ayat ini menjadi pinggan itu dicuci oleh saya kerana ayat ini adanya penggunaan kata ganti nama diri pertama iaitu saya. Maka menjadi pinggan itu telah saya cuci. Faham ya murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini iaitu ragam ayat dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menyampaikan cerita mengenai potret kejayaan dengan menggunakan pelbagai jenis ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan cerita berdasarkan gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua dengan menggunakan maklumat yang mengandungi pelbagai ayat yang telah disediakan di bawah gambar itu berserta dengan maklumat yang telah Cikgu Afan tambahkan di situ dalam kotak yang berwarna kuning. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk mengujarkannya. Oh, alangkah gembiranya! Jerit Irfan sambil melonjak keriangan. Pada wajahnya terpancar kepuasan yang tidak terhingga. Seperti bulan jatuh ke riba, dia berasa gembira sekali. Dia telah membuktikan dirinya berjaya dalam bidang lukisan yang diceburinya. Dia amat bersyukur atas kejayaan yang dicapainya itu. Seterusnya kita beralih pada gambar yang kedua pula. Kejayaan Irfan tidak tercipta dalam sekelip mata. Kira-kira 15 tahun yang lalu, kehidupan Irfan penuh berliku. Namun, Irfan tidak patah semangat. Pesanan orang tuanya
sentiasa dijadikan pegangan. Jangan berputus asa, Irfan. Hari tidak selamanya panas. Ingatlah kawan-kawan, kejayaan tidak akan datang dengan mudahnya. Ibarat yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai cerita berdasarkan gambar yang pertama dan gambar yang kedua dengan sebaiknya. Seterusnya kita beralih kepada gambar yang ketiga dan yang keempat pula. Bagaimanakah perniagaan ini dapat kumajukan? Persoalan itu sering menjengah fikirannya. Dengan berbekalkan sedikit modal, Irfan memberanikan diri. Kejayaannya itu disokong oleh ahli keluarganya. Dia tidak akan melupakan jasa mereka apabila berjaya dalam hidupnya. Seterusnya kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Alang-alang berdakwat, biar hitam. Irfan terus mengorak langkah. Dia mempelbagaikan produk perniagaannya. Dia menceburi bidang penerbitan, pengiklanan dan kraf tangan. Harap Irfan terus berjaya dalam kerjayanya sebagai karyawan yang termasyhur di negara Malaysia. Doa Encik Zakaria dan Puan Aminah untuk anaknya itu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat yang terkandung dalam gambar yang ketiga dan juga gambar yang keempat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengecam jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam kisah potret kejayaan. Baiklah murid-murid, berdasarkan teks cerita yang telah kita membacanya tadi, adanya penggunaan jenis-jenis ayat dan juga ragam ayat. Lihat di sini kita bersama-sama untuk menganalisis maklumat iaitu cerita yang telah kita baca tadi. Oleh itu kita lihat yang pertama, oh, alangkah gembiranya. Itu merupakan ayat seru, iaitu jenis ayat seru. Seterusnya, kita lihat lagi di situ. Pada wajahnya terpancar kepuasan yang tidak terhingga. Lihat di situ, ayat ini merujuk sebagai jenis ayat, iaitu jenis ayat penyata. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya di situ dalam kotak berwarna kuning. Dia membuktikan dirinya berjaya dalam bidang lukisan yang diceburinya. Ayat ini merupakan ayat aktif kerana menggunakan kata kerja aktif iaitu membuktikan. Jadi apabila adanya penggunaan kata kerja aktif dalam ayat maka menjadi ayat aktif. Seterusnya kita lihat lagi di situ. Aset seperti wisma dan kereta mewah dimiliki oleh dia atas kejayaan dirinya itu. Jadi di sini murid-murid lihat dalam ayat tersebut merupakan ayat pasif. Ayat pasif ini adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu dimiliki. Dimiliki ini merupakan kata kerja pasif. Oleh itu dapatlah kita fahami bahawa kata kerja pasif akan membentuk ayat pasif. Mudah kan murid-murid? Seterusnya kita beralih pada gambar yang kedua pula. Kita lihat maklumatnya di situ. Kejayaan Irfan tidak tercipta dalam sekelip mata. Kira-kira 15 tahun yang lalu, kehidupan Irfan penuh berliku. Namun, Irfan tidak patah semangat. Oleh itu, ayat ini, iaitu ketiga-tiga ayat tersebut, merupakan jenis ayat penyata. Seterusnya, kita lihat lagi di situ. Jangan berputus asa, Irfan. Ayat ini merujuk pada jenis ayat larangan. Oleh itu, dalam ayat larangan adanya penggunaan kata larangan iaitu jangan. Seterusnya kita lihat lagi di bawah itu.
Ingatlah kawan-kawan, kejayaan tidak akan datang dengan mudahnya. Ibarat yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Dalam ayat ini merujuk kepada ayat perintah iaitu ayat suruhan. Apakah penyebabnya ayat ini menjadi ayat perintah? Lihat di situ, ingatlah. Maksudnya di sini ayat ini ayat suruhan iaitu menyuruh. Menyuruh siapa? Menyuruh kawan-kawan iaitu kita semualah. Jadi di sini ayat ini ayat suruhan. Maka ayat suruhan ini perlu kita lafazkan atau perlu kita ujarkan dengan nada yang sesuai di sini seperti nada suruhan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis-jenis ayat dan juga ragam ayat dalam teks cerita ini bagi gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua dengan sebaiknya. Seterusnya kita beralih kepada gambar yang ketiga pula. Oleh itu kita bersama-sama untuk mengenal pasti ataupun mengecam jenis ayat dan juga ragam ayat yang terkandung dalam teks petikan cerita ini bagi gambar yang ketiga dan juga gambar yang keempat. Oleh itu kita lihat gambar yang ketiga terlebih dahulu dan kita lihat ayatnya di situ. Bagaimanakah perniagaan ini dapat kumajukan? Apakah jenis ayat ini? Ya, ini merujuk kepada jenis ayat tanya kerana menggunakan kata tanya iaitu bagaimana. Seterusnya, kita lihat lagi di bawah itu. Kejayaannya itu disokong oleh ahli keluarganya. Ayat ini merujuk kepada ragam ayat iaitu ayat pasif kerana adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu disokong. Seterusnya, kita lihat lagi di situ. Dia akan mengenang jasa mereka apabila berjaya dalam hidupnya. Ayat ini merupakan ragam ayat iaitu ayat aktif kerana menggunakan kata kerja aktif iaitu mengenang. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Oleh itu, ayatnya di situ. Irfan terus mengorak langkah. Jadi di sini, dapatlah kita fahami ayat tersebut merupakan ayat aktif. Lagi di situ, dia mempelbagaikan produk perniagaannya. Ayat ini juga merupakan ayat aktif. Kemudian, dia menceburi bidang penerbitan, pengiklanan dan kraf tangan. Ayat ini juga merujuk kepada ayat aktif. Oleh itu, ayat aktif merupakan ragam ayat. Dalam ayat aktif ini, adanya penggunaan kata kerja aktif. Lihat di situ, mengorak. Mengorak ini merupakan kata kerja aktif. Lagi, mempelbagaikan. Mempelbagaikan ini merupakan ayat aktif. Dan lihat di situ lagi, menceburi. Menceburi ini merupakan ayat aktif. Mudah kan murid-murid? Seterusnya kita lihat lagi ayat yang lain. Harap Irfan terus berjaya dalam kerjayanya sebagai karyawan yang termasyhur di Malaysia. Lihat ayat tersebut. Ayat ini merujuk kepada jenis ayat iaitu ayat perintah, iaitu ayat permintaan. Kerana apa? Kerana adanya penggunaan kata permintaan iaitu harap. Oleh itu, apabila dalam ayat itu menggunakan kata permintaan, maka menjadi ayat permintaan. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan juga menjelaskan jenis ayat dan juga ragam ayat yang terkandung dalam teks petikan cerita ini bagi gambar yang ketiga dan juga gambar yang keempat dengan sebaiknya.
Kini tiba masanya, mari kita mencatat jenis ayat yang terdapat dalam kisah potret kejayaan tadi ke dalam bentuk peta pokok di sebelah ini. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat tersebut. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu mencatat semula jenis-jenis ayat yang telah kita bincangkan tadi dalam slide aktiviti 2 tadi untuk dicatatkan ke dalam bentuk peta pokok seperti yang murid lihat di sini. Mudah kan murid-murid? Jadi di sini murid-murid perlu mencatat jenis ayat tersebut dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Seterusnya, mari kita mencatat ragam ayat pula yang terdapat dalam kisah potret kejayaan tadi ke dalam bentuk peta pokok di sebelah ini. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat tersebut. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang seterusnya ini, murid perlu mencatat semula ragam ayat yang telah kita bincangkan tadi dalam teks petikan cerita, iaitu dalam slide aktiviti 2 tadi untuk dicatatkannya semula ke dalam bentuk peta pokok seperti yang murid dapat lihat di sini. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.